dulu dan kita recap tadi apa yang kita sharing tadi. Okay, bila AO berada di atas kosong, itu adalah penan antara setup untuk kita buy. Kita buy di candle close, kita tunggu dulu candle ini close, dan di sini kemungkinan besar kita boleh buat keputusan untuk buy. Sama juga bila dia cross ke bawah kosong, kosong yang saya masukkan adalah kosong ini, kosong di AO ni. Kalau tak nak buat horizontal line macam ni, boleh je pergi dekat labels dan tulis kosong. Boleh ubah garisan macam mana nak. Baru garisan tu akan muncul, nak buat tebal ke, nak buat nipis ke, semua boleh diubah di sini. Contoh ini adalah garisan kosong saya. Okey. Di sini adalah sell, di sini adalah buy. Di sini adalah, oh ini tak jelas dekat mana. Kita tengok dekat nilai AO dia berapa. AO dia start jadi negatif adalah di sini. Maksudnya ada bila candle ni close saja anda boleh consider sell. Ini adalah adalah cara untuk crossing sell, crossing zero punya signal. Ini adalah crossing zero punya signal. Yang kedua adalah menggunakan dua bukit atau dua lembah. Dua bukit atau dua lembah. Dua bukit atau dua lembah yang saya masukkan adalah kita ada sell dan buy yang pertama. Ini adalah buy yang pertama di bawah kosong. Dan ini adalah yang kedua. Yang ini yang kita cari untuk buy di sini. Tunggu candle ini close dan ini adalah point untuk entry kita. Dan ianya kadang-kadang boleh juga berlarutan sampai ke yang ketiga dan juga kadang-kadang boleh sampai ke empat kalau ada lah. Ketiga di sini. Di sini ketiga. Dan ianya boleh juga sampai ke empat. Okey. Sama juga dengan sell. Contohnya ini adalah sell. Kita tunggu candle close dulu dekat sini. Lepas tu ini pun adalah sell. Abaikan ini pertama. Okey, yang ini adalah kedua, ini adalah sell. Dan ini adalah yang ketiga punya. Dan kadang-kadang macam saya cakap tadi dia boleh sampai ke 4. Dan yang ni sampai ke 5. Dalam keadaan ni tengok market sideways dan dia turun memang sangat kuat lah sampai itu pun cross kosong. Okey, jadi saya delete semua objek-objek yang saya tak perlukan ni. Apa yang saya nak tunjuk seterusnya adalah bagaimana saya faham AO. Okey, yang ini banyak diinspirasikan oleh BBMA lah. BBMA. Sebab apa BBMA? Saya cakap BBMA sebab BBMA dia tengok semua yang berdasarkan kepada multiple time frame untuk memvalidasikan entry. Okey, kalau anda dapat lihat di sini adalah hijau, 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 hijau. Sequence yang cuba ditunjukkan dekat sini adalah bullish momentum tu sangat kuat. Mula-mula candle ni close dan AO membuat hijau, berwarna hijau. Bermakna bullish tu ada dalam market, ada bull dalam market. Price cuba naik ke atas. Ini adalah percubaan yang pertama. Dan ianya berlarutan ke candle seterusnya, candle kedua, candle ketiga. Yang ini ditafsirkan AO sebagai bullish momentum bagi AO, walaupun dia bear, tapi bagi AO ianya ditafsirkan sebagai masih lagi bull. Sebab kemungkinan besar dia masih lagi dalam lingkungan untuk menaik. Ini saya cuba lukis trend line lah. Trend line menunjukkan AO faham yang ini masih lagi dalam cubaan menaik dan mungkin dianggap ini adalah sebagai minor retracement dalam pergerakan uptrend. Okey. Jadi kita tengok candle seterusnya masih lagi hijau. Itu AO masih lagi menganggap yang ni masih lagi menaik. Tetapi bila dia cross, mungkin kemungkinan besar anda semua boleh lukis trend line ke macam mana ke, bila dia cross bawah trend line maksudnya kemungkinan besar price pun sudah mula berubah arah daripada naik ke turun. Tapi AO masih lagi dengan perangai dia buat hijau lagi dan juga seterusnya pun hijau. Tapi barulah dia bertukar kepada merah, 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 merah. Merah pula bermaksud bearish momentum datang.
Bearish momentum bermakna dalam market bearish tu sedang menguasai lah. Bila mana benda tu sangat-sangat cantik ialah bila market betul-betul trending. Trending maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, mungkinlah sampai 20. Di sini anda dapat lihat memang market consecutively AO dia warna hijau. Mungkinlah sampai ni berapa ni, sampai 13 candle. Tengok ini 14 candle berturut-turut warna hijau AO dia. Bermakna dalam lingkungan hijau ni market memang betul-betul bullish punya sentiment. Sampailah ke candle 14 ni dan seterusnya AO assume yang market mula sideways ataupun mula downtrend dengan merah. Lepas tu hijau sikit sebab price cuba naik sikit. Tapi kemudian dia bagi merah. Satu benda yang anda kena ingat balik, kena tanam dan paku betul-betul dalam otak ini adalah kita menggunakan indikator. Indikator, kalau indikator tu selalunya dia berdasarkan formula apa tadi saya cakap? Berdasarkan formula price. Price dia adalah maksudnya daripada candle ni. Daripada apa yang dah jadi. Contohnya kalau contoh dia kira AO sini kan. Sekarang ni market dekat sini. Market di sini. Dia kira apa yang telah terjadi. Dia tidak boleh meramal apa yang akan terjadi. Tapi daripada pola-pola yang kita dapat lihat, macam contoh ini hijau. Daripada situ kemungkinan besar kita boleh menjangka apa pola seterusnya akan berlaku dalam market. Okay. Tadi saya tunjuk yang trending. Tapi yang ni cuba tengok. Hijau. Okay, saya tarik dari sini. Bagi candle ini. Hanya 6 candle sahaja berwarna hijau. Itu pun naik. 3 candle, lepas tu dia buat turun pula. Dia reverse. Okay, ini adalah market sideways yang mana kemungkinan besar dia pun tak nak pergi jauh. Dia pun nak ranging sahaja. Jadi bagaimana untuk mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan macam ni? Okay, daripada maklumat yang tadi saya cakap, hijau. Walaupun dia berada di bawah atau di atas kosong, itu tidak bermakna yang kita kena ikut bulat-bulat. Kalau duduk bawah kosong je kita kena tumpukan sell. Kalau dia duduk atas kosong saja kita kena tumpukan buy. Kalau dia duduk atas bawah kosong je kita cari sell. Kalau dia duduk atas kosong je kita cari buy. Tak semestinya begitu. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, saya delete dulu. Okey, mula-mula ini saya tak tahu boleh apply ke saham atau tidak. Tapi kalau saham mungkin boleh cuba weekly. Contoh sekejap. Kita buat, kalau saham lah, saham saya consider weekly. Lepas tu boleh ke daily. Dan juga kemungkinan besar kalau ada H4, mungkin H4 ke ataupun H8 ke, yang mana yang ada dalam terminal. Ini untuk saham lah sebab pergerakan ni kadang-kadang slow kan. Satu hari turnover BSKL pun dalam 1 bilion lebih, 2 bilion lebih pun tak sampai mana kan. Tapi kalau dalam forex kita pakai, saya lah intraday punya style, intraday punya ni cara saya forex. Saya boleh tumpukan kepada daily, H4, H1 ataupun boleh juga H4, H1, 15. Okay. Sebab saya nak tengok perubahan tu Sekejap. Delete dulu apa trend line ni. Okay. Jadi sekarang ni untuk forex saya tumpukan daily H4, H1. Okay, contoh ini agak menarik dan mungkin kalau saya fikir benda ni sangat-sangat menarik untuk dibawa ke depan. Okay, kalau saya izinkan, anda izinkan tengok ni. Saya tandakan hijau first dan bila merah start keluar. Okay. Hijau ini tak dengar suara. Yang lain dengar rasanya.
Encik Zainuddin tu rasa-rasa cuba tengok audio sebelah Encik Zainuddin kot, ada masalah kot sebab saya tengok orang lain okey je. Cuba check bahagian Encik Zainuddin, internet ke apa ke. Okay. Sorry lah, message private tapi tiba-tiba dia keluar macam ni. Okay. Rasa Encik Zainuddin kena ni kot, kena adjust bahagian Encik punya bahagian, Encik punya side. Okay. Yang okey tu okey lah tu. Okay, yang ni agak menarik. Kalau anda tengok, ini adalah kalender pukul 9 Jun 2020. Dia check lagi ke? Okay. Di sini adalah 000. Jadi saya akan okeylah. Jadi ini adalah kalender pertama yang dijadi hijau Tapi anda kena ingat, saya tengok di penutup kalender tersebut. Okey. Maksud dia saya akan tengok moment dia dekat sini. Iaitu ini adalah open, ini adalah close kan. Jadi saya akan tengok dia di sini. Saya consider yang hari ini ni memang hari bull bagi AO ni, dan juga hari ini ni bagi bearish bagi AO ni. Saya tak tengok dia dekat 000 ni, padahal saya tengok dia dekat 23.59. Macam mana saya nak cerita tu, okeylah saya ubah awal-awal, senang. Sebab saya nak tengok masa dia close 23.59, maksudnya penghujung hari, sebab kita tengok daily kan. Saya tak nak anda keliru, saya pun tak nak keliru. Jadi sepatutnya benda ni kita buat lebih awal. Sebab kita tengok daily. Okay. Nampak tak bergerak kan line kan? Memang tak bergerak sebab dia daily. Jadi saya ambil penghujung dia sebab saya nak refer kepada time frame lain. Ini adalah penting untuk mengelakkan saya pun confuse, anda pun confuse. Nanti kejap lagi kan rujukan pun dah salah. Okey, saya tandakan yang pertama adalah hijau, dan bila mana dia bertukar jadi merah. Saya tak ambil kira dia berada atas kosong atau bawah kosong, melainkan ianya adalah satu era. Era mana? Maksudnya hijau sampai dia tukar merah. Bermakna dalam kes ni apa yang saya anggap adalah bullish momentum punya pergerakan daripada segi AO. Maksud saya adalah AO mentafsirkan ini adalah sebagai bullish punya pergerakan, walaupun candle ada yang bearish, iaitu warna putih ni. Walaupun dia ada bearish 2 kali, lepas tu dia pun macam start sideways, dia tak sokong yang 3 candle yang pertama ni. Tapi saya cakap daripada AO Okey. Bila kita dapat lihat ke H1, sebab 2 time frame yang lebih kecil daripadanya. Okey, sekejap saya nak minimize. Okey. Manakah sempadan tersebut untuk dilihat manakah merah tersebut. Okey. Saya buang separator dulu sebab separator ni mengganggu penglihatan saya. Okey, ini adalah vertical line yang saya tanda sama macam daily tadi. Kalau anda dapat lihat AO dalam ni, anda dapat lihat dia berada atas kosong, dia berada bawah kosong, dia berada atas kosong balik, dia berada bawah kosong balik, dia ada atas kosong, duduk bawah kosong, ada berada atas kosong, dan juga berada bawah kosong. Di H4 dia tak seteruk yang tadi, dia ada atas kosong, lepas tu dia ada bawah kosong. Tapi di daily pergerakan dia setakat itu je. Hijau. Maksudnya bullish momentum sepanjang kita punya separator ni, iaitu vertical line yang kita buat ni. Jadi H4 dia akan ada nampak sikit, iaitu 2 kali 1, 2. Maksudnya perubahan daripada segi bias buy dengan bias sell. Tapi di H1 ianya menjadi jelas lah sebab kita sudah zoom in sebanyak H1 adalah 24, sebanyak 24 kali magnification. Kita zoom in sebanyak 24 kali, inilah dia hasilnya Okey. Jadi bila mana contohnya, okey, ini yang entry yang ketiga yang saya rasa kalau saya selalu buat entry ni pun syok juga. Saya selalu buat cara entry macam ni. Okey. Mula-mula Okey, mula-mula saya nak ambil teks dulu. Teks ni. Okey. Mula-mula pastikan sequence warna hijau. Ini dalam case buy lah di daily. Okay. Pastikan sequence warna hijau di daily
sekarang ni dalam ni, ini adalah semua warna hijau kan. Dan di H4 kita memang tak boleh buat keputusan pun. Kita kena tengok satu lagi takuk di bawahnya, iaitu H1. Okay, anda dapat lihat kat sini. Dekat sini, bila mana dia datang, dia duduk dekat bawah kosong. Sini duduk bawah kosong. Sini adalah tempat anda entry bila mana merah ni tiba-tiba bertukar jadi hijau. Boleh juga guna dua lembah dua bukit. Tapi dua lembah dua bukit kadang-kadang agak terlewat. Sebab kat sini kita punya stop loss pun dah sangat-sangat kecil sebab kita ikut arus daily. Ikut arus. Sebab bila kita fikir balik, bila kita ikut arus time frame yang lebih besar, kita punya risiko lebih rendah. Risiko lebih rendah, reward lebih baik. Maknanya walaupun kita tak ada refer kepada trend line ataupun SNR level ataupun descending flag, ni kan flag kan, ataupun pennant flag ke, descending flag ke, descending triangle ke apa ke. Tapi bila kita ikut arus daily, risiko lebih rendah, reward lebih baik dengan keadaan yang paling mudah. Bermakna bila kita buy di sini, saya kena delete balik semua ni supaya nampak apa yang saya tunjuk tu. Okay, delete vertical line ni. Bila saya entry di sini, iaitu close candle ini yang first bila dia daripada merah tukar ke hijau di bawah kosong, bermakna saya cuba buy dalam lingkungan bawah DO ni untuk mengikuti daily punya arus daily. Dan anda dapat lihat dekat sini pun saya akan cuba entry juga kalau ikut peraturan simple tadi tu. Ini kita akan cuba entry juga daripada close kat sini. Ini pun saya akan cuba entry. Dan ini pun boleh juga entry sini. Ini pun boleh juga entry sebab ini adalah low risk punya entry bagi saya lah. Kalau anda dapat lihat, kemungkinan besar yang ni akan floating dulu. Yang ni pun akan floating dulu. Tapi the reward will be here. Sebab yang ni pun dah dapat 67 pip. Maksudnya kemungkinan besar saya akan mula-mula saya akan layer pertama, layer kedua ataupun layer ketiga. Kalau dalam saham disebut sebagai averaging. Dalam forex disebut sebagai martingale. Saya tak tahulah dia benda sama tidak, tapi sefaham saya itu je lah. Kalau macam contoh saham disebut ini adalah averaging, dia beli pada harga lebih tinggi, dia turun lagi dia beli lagi, lepas tu dia beli lagi pada harga yang lebih rendah. Maksudnya sama juga dengan forex. Dia martingale lah, ini mungkin 0.01, ini mungkin 0.03, mungkin ini 0.04 ke 0.05. Dan apa yang perlu kita buat adalah tengok di daily. Tengok contoh. Ini yang kita conteng tadi, ini adalah buy, ini adalah buy, ini adalah buy. Buy ini sangat-sangat cemerlang di mana dia memang dapat naik ke atas. Memang dapat naik ke atas dengan sekali buy. Yang ini pula kebetulan 1, 2, 3 baru naik sikit. Tapi lepas tu anda dapat lihat bila berlakunya keadaan macam ni, merah ni, maksudnya buy di time frame H1 perlu dihentikan lah. Perlu dihentikan ataupun perlu di cut loss ataupun bagaimana, ataupun TP ke bagaimana ke. Sebab sebenarnya dekat sini pun kita punya martingale tu kemungkinan besar dah dapat lot besar sebab sini adalah lot kecil, lot sederhana dan ni lot lebih besar. Kemungkinan besar keuntungan yang ini sudah pun dapat cover kedudukan yang ini. Sebab yang ni 0.03 contohnya, 0.02 dan 0.1. Dan di daily pun sudah berubah merah di sini. Ini adalah 23.59. Maknanya memang kita tunggu candle ini close untuk
untuk dapatkan merah di daily. Okay. Jadi contoh lain tadi contoh untuk buy, jadi kita tengok contoh untuk sell pula. Saya nak delete semua garis-garis ni supaya tidak ada kekeliruan berlaku. Okay, kita tengok daily sekali lagi, kita cari yang macam tadi. Kita buat contoh lagi. Okay. Ini adalah daily yang mana semuanya merah. Dan saya akan tukar juga masa dia supaya tidak berlaku kekeliruan juga, iaitu 23.59 sebab lepas ni kita kena refer time frame yang lebih kecil, tu yang tak nak salah tu. Okay, kena precise 23 dengan 59. Okay. Di sini adalah sell dan ini adalah buy. Bermakna ini adalah satu era penurunan. Era penurunan. Ini adalah era penurunan di daily. Di H4 macam biasa, anda dapat lihat dia akan juga whipsaw ataupun sideways sikit, naik turun, tapi tak banyak lah, tak seronok. Melainkan di H1 terlalu banyak ruang-ruang yang kita boleh manipulate untuk masuk market. Kita ikut daily punya era penurunan tadi. Kalau anda dapat lihat, saya gunakan cara itu adalah di sini kita start sell bila mana merah start masuk market di kosong, bila masuk indikator di atas kosong, dan juga seterusnya di sini, dan juga seterusnya di sini, dan juga seterusnya di sini. Maksudnya kita ada 4 kali lah entry sini. Dan juga yang nombor 5 kita ada 5 kali di sini. Okey. Ini saya kena tukar warna untuk jelas kat mana kita entry, kat mana sempadan warna-warna tersebut. Oh. Tak apalah, saya tukar yang awal dengan akhir je, senang. Heavy. Okey. Jadi dekat sini anda dapat lihat ada 5 kali entry. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali entry sell, kita mengikuti daily punya entry. Ya, kita ikut daily punya entry Jadi kalau ikutkan memang still untung lagi. Kita ikut daily punya entry kan. Kalau macam contoh sini you martingale 0.1, sini you martingale ataupun averaging lagi, sini you sell lagi 0.1, 0.02, 0.03. Jadi bila dia turun, tengok dia bagi berapa. Tarik je sini pergi sini, lebih kurang 203 pips berbanding dengan 191 pips. Maksudnya risk reward ratio kita adalah 1:1. Okay, not bad lah kan. Sekurang-kurangnya kerja 1 jam sekali tengok chart. Ada kalanya dia bagi mudah, yang macam tadi kita buy tadi memang mudah. Ada kalanya dia susah sikit, dia naik. Padahal memang dia nak turun. Penghujung dia dengan sangat-sangat cantik. Okey, ada lagi satu trik yang saya nak tunjuk. Sebab mula-mula kita belajar crossover kosong, atas bawah, dan kemudian kita belajar lembah dan bukit, 2 lembah dan 2 bukit. Yang nombor 3 ini adalah mungkin saya boleh panggil multiple time frame punya momentum. Kita tengok momentum daily dan kita entry di H1. Kalau anda lihat di sini, kita tengok daily punya momentum, lepas tu kita entry di H1, ataupun di H4 punya momentum kita entry di M15. Boleh juga buat macam tu. Gunakan prinsip yang sama. Di H4 kita tengok merah, dan kita cuba cari entry di M15 bagaimana. Dan juga di saham, sebabkan pergerakan dia tidaklah liquid sangat, mungkinlah weekly, daily ataupun H8 ataupun 8 hours. Saya rasa H8 hours ada kan, sebab pergerakan dia sangat-sangat tidak liquid macam forex. Okey, ada lagi satu, maksudnya ada 4. Yang keempat ni agak sukar sikit untuk di ini, kena praktis banyak tengok lah. Ini lebih kepada bearish divergence dengan bullish divergence punya pemahaman. Okey.
Sebab apa? Yang ni pun dia boleh digabungkan dengan yang lain-lain tu, yang saya kata momentum tadi tu Nak tengok macam mana kan? Okey. Sebab benda ni agak seronok juga untuk diketahui. Macam contoh, tadi kalau tengok banyak kan yang ni floating kan. Sini float, sini float, sini float kan. Sini baru gerak lah, ketiga punya entry baru gerak. Kita dah berapa kali dah entry? 1, 2, 3. Okey, itu memang tak boleh cakap banyak memang itu adalah kelemahan indikator apa? Indikator lagging. Bukan kita kata lagging tu dia tak berguna. Dia lagging tu dia berdasarkan price sebelum ini. Sebab kita tak tengok pun pattern-pattern tu semua. Jadi ini adalah kekurangan menggunakan indikator yang berdasarkan price. Tak tahulah kalau ada orang boleh buat indikator berdasarkan FIBO atau FIBO level ataupun SNR, itu saya tak tahu, tapi kita sedang bincang CEO kan. Okey, jadi di sini yang teknik keempat yang saya nak cerita adalah anda kena lihat ini adalah bukit yang pertama, ini adalah bukit yang kedua. Anda lihat ini adalah high. Saya akan tanda di sini. Ini adalah high. Ini adalah supermarket je. Ini selalunya kita ada belajar kan. Dan ini adalah low. Okay. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah high, ini adalah low. Kalau anda tak jelas macam mana nak lukis benda ni, mungkin boleh tukar kepada line chart untuk lebih jelas lah. Ini adalah high, ini adalah low. Okay. Lepas tu price pun buat lagi high baru. Jadi kita kena panggil dia sebagai higher high, iaitu high yang lebih tinggi daripada high sebelum. High yang lebih tinggi daripada high sebelum, kita panggil dia higher high. Dan kemudian dia buat pula higher low, iaitu low yang lebih tinggi daripada low sebelum. Dia lebih kurang macam ni lah. Ini dan ini. Jadi ini kita panggil high, ini kita panggil low. Lepas tu ini adalah higher high, ini adalah higher low. Okey, tak apa, 10 minit dan kita habiskan. Ini adalah kita panggil higher low. Dan kalau dia berterusan macam tu, kita akan panggil higher high, kita panggil higher low dan seterusnya. Okay, saya akan delete ini. Jadi anda dapat lihat price dia synchronize dengan apa yang AO beritahu. AO synchronize apa yang price beritahu. AO dia akan follow price. Okay. Di sini anda dapat lihat high, higher high. Low ni tak payah sebab kita tengah tengok higher high ni sebab dia berada di atas kosong. Berada di atas kosong kita kena tengok high dengan higher high. Tapi ada satu masalah dekat sini. Tengok ni. Dia buat higher high. Dia buat higher high. Tapi price pula. Tapi apa nama? AO dia buat bukit yang lower high pula. Sepatutnya dia kena follow price. Kenapa dia buat lower high? Ini adalah salah satu situasi kita panggil sebagai divergence. Kita panggil sebagai divergence. Okay, divergence. Okay, divergence ni apa yang kita boleh buat kat sini adalah ini adalah confirmation kita untuk sell selepas nikah ni lah. Maksudnya bila close ni, ini adalah kita sell. Maksudnya kita akan sell kat sini. Instead kita sell dekat sini sekali, kita tunggu confirmation yang ini. Confirmation yang ini Kita tunggu confirmation yang ini untuk sell bila ada divergence. Dan pula bila kita ikut pula yang daily punya, saya panggil apa tadi, momentum momentum sell tu, iaitu AO tu berwarna merah. Bukankah itu sudah pun kita ambil banyak apa nama safer punya confluence, iaitu kebanyakan analisis yang serentak yang sangat-sangat bagus untuk kita masuk entry. Ini belum tengok lagi kalau korang gabung dengan FIBO level ke SNR ke ataupun pattern ke, yang ini sangat-sangat bagus lah. Jadi orang boleh dapat 207 pips dengan risiko sebanyak 170 pips. Mungkin satu dengan 1.5 punya risk reward ratio. Nampak bagus kan dia punya risk reward ratio. Okey kan. Dan contoh tu berterusan. Anda dapat lihat kat sini. Di sini dia buat higher high, betul.
Tapi next one memang price buat high-high, tapi AO tak follow. AO tak follow. Sepatutnya AO kena follow. Kenapa AO buat lower high? Dari kat sini korang boleh prepare untuk sell. Sini memang boleh prepare untuk sell. Sini memang boleh prepare untuk sell Sini memang boleh prepare untuk sell. Kita tengok dekat daily kata apa. Adakah daily masa tu sell juga? Kalau ikutkan daily pun masa ni sell ni. Sini. Macam mana saya nak cakap? Itulah dalam trading kita namakan sebagai confluence. Confluence ni maksudnya confluence ni bila kita ambil beberapa faktor untuk menentukan satu posisi sama ada kita nak buy atau sell. Macam contoh kita buat kajian analisis daripada segi fundamental, kita gabung pula dengan technical, kita gabung pula dengan SNR, kita gabung pula dengan trending line, kita gabung pula dengan Fibonacci. Jadi itu adalah kita panggil sebagai confluence lah. Kita tengok apa yang menyumbang kepada satu keputusan apa yang kita nak buat, buy atau sell, atau nak close ataupun nak entry market ke. Saya boleh delete pun semua ni. Okey. Jadi dekat sini saya dah bincang 4 benda, iaitu crossing zero. Lepas tu ada lagi berlembah dua bukit. Ada lagi selain tu momentum time frame besar. So kita ada lagi satu yang nombor 4 yang saya minat sekali, divergence, dan juga bonus follow momentum time frame besar. Jadi ni 4 benda ni kalau kita bincang kalau kita buat kajian, crossing zero memang sangat-sangat lewat lah bagi saya. Yang tu adalah dia punya function dia, entry lewat sebab macam MA crossing, entry lewat, entry memang lewat, tapi memang sangat-sangat selamat lah. Tapi selamat pun lewat pun kalau risk reward lagi tak guna juga, memang letih lah kan. Jadi seterusnya kita kata dua lembah dua bukit dua lembah dua bukit ni daripada saya punya pemerhatian, dua lembah dua bukit ni pun kira okey, taklah menarik sangat. Kadang-kadang lewat juga, okey tapi taklah menarik sangat. Yang menariknya adalah yang ini dengan yang ini. Yang perlukan kesabaran yang paling tinggi adalah ni lah. Kesabaran kena tinggi, paling best. Divergence kalau time frame besar pula memang yang paling best lah. Kalau yang ni dia punya karakteristik dia, time frame besar ni Lampu bang. kadang-kadang Ada lampu. banyak. Cheese boom cheese. Tutup mic. Okey, kadang-kadang layer banyak. Okey. Momentum time frame besar ni kadang-kadang layer banyak lah. Kalau kita tak jaga margin, boleh kena lah kita. Averaging dengan martingale tadi kan. Kadang-kadang layer banyak, tapi divergence ni kesabaran kena tinggi, paling best. Okey, saya buka kepada soalan lah sebab dah tinggal 3 minit lagi ni pun. Ada apa-apa nak tanya soalan, boleh buka mic, boleh tanya. Ataupun kalau ada soalan mungkin boleh chat dekat Telegram ke ataupun PM ke. Hari ni cerita pasal AO pun dah seronok lah. Ada 4 benda boleh buat dengan AO ni. AO je pun tak ada pun guna stokastik ke RSI ke kan. Okay, ada apa-apa soalan ke, nak chat ke, boleh buka mic, boleh tanya. Sementara 2 minit baki ni, 2 minit 35 saat. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Kan momentum time frame besar tu ada bilangan bar ke? Tak ada.
dia setakat macam contoh dah start sini satu contoh, sebab selalunya dia akan berterusan lah sekurang-kurangnya 2 atau 3 candle, tapi kadang-kadang kalau dia dah lipat, macam contoh yang ni kan sell kan, contoh okey saya tunjuk mungkin soalan tu berkait rapat dengan macam mana kalau benda tu cancel cepat sangat kan, macam contoh yang ni kan contoh 1, 2, 3 kan, 3 je momentum sell kan, tapi kalau kita tengok dekat H1 okay, kita show balik Allah, tak ada yang tak ada history, tak apa kita tengok yang depan sikit. Saya buat contoh yang depan sikit supaya dapat tengok. Okay. Tadi saya tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari yang minimum. Contohnya macam 3 contohnya kita cari. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 Tengok di H1. Okay. Di H1 1, 2, 3. Saya kena tengok dia punya ending kat mana. Bila mana dia tukar jadi hijau. Tukar dulu 23.59 supaya sebab nak tengok dekat time frame kecil kan. 3.59 23.59 3.59. Okey. Ini adalah 1, 2, 3 candle je merah. Kita nak tengok momentum di time frame kecil kan. Kalau tengok entry di sini dan di sini lebih kurang lah ada 4 entry lebih kurang, 4 atau 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 entry. Kalau nak hold dipersilakan, kalau rasa macam tak boleh nak martingale ataupun averaging lagi, rasa kalau nak lepaskan position pun boleh, ikutlah yang mana sesuai, tengok risk appetite masing-masing. Ataupun mungkin nak padukan dengan trend line ke ataupun Fibo ke atau SNR. Tapi bagi saya kadang-kadang dua tu pun kalau H1 bagi kuat-kuat memang dapat lah juga kan, kalau ikut wave. Sebab kadang-kadang market bagi cantik, kadang-kadang dia bagi